أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك الحمد لله والشكر لله. Pertama sekali kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencipta, memberikan kelangsungan hidup dan mengurniakan kepada kita dengan nikmat-nikmatnya yang sangat banyak. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat dan kurniaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat. Mudah-mudahan dengan berkat syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan saja mengekalkan nikmat yang sedia ada itu, bahkan malah ditambah lagi dan digandakan lagi dengan nikmat-nikmat yang lain. Kuliah Masjid Abidin pada malam ini ingin menyambung huraian kalam hikmat Syekh Ahmad Ibn Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Kalam hikmat yang ingin dijelaskan pada malam ini ialah kalam hikmat, masih lagi kalam hikmat yang ke-227, iaitu berkait dengan firman Allah, berkait dengan kata-kata Syekh Ibn Atha, al-haqaiqu taridu fi hini tajalli mujmalatan wa ba'dal wa'i yakunul bayan فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. Telah dijelaskan pada kuliah-kuliah yang lalu tentang pengertian hakikat. Pengertian hakikat menurut ulama tasawuf. Kemudian telah dijelaskan juga tentang istilah warid ataupun waridat. Dan dijelaskan juga tentang istilah tajalli. Jadi seperti yang saya nyatakan, tajalli ni ulama tasawuf kadang-kadang dia guna perkataan lain tapi membawa makna yang sama. Saya sebut macam tu sebab apa? Sebab seperti yang sudah saya sebutkan dulu, berlaku kekeliruan dalam memahami istilah ini, sehingga ada setengah di kalangan ahli-ahli pengkaji dan ahli ilmu ni, dia telah memberikan tafsiran yang keliru tentang istilah itu dan menyalahkannya. Dan ada setengah mereka itu menjadikan penggunaan istilah tajalli itu sebagai alamat, sebagai tanda ajaran sesat. Ini juga satu kekeliruan. Ini juga satu kecenaruan. Jadi tajalli ini sebenarnya seperti yang dijelaskan, istilah yang diambil dari Al-Quran, iaitu diambil dari firman Allah, falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Jadi kalau kita beranggapan bahawa tajalli itu salah, sedangkan tajalli itu diambil daripada nas Al-Quran tanpa secara tidak langsung, bahawa kita telah menyalahkan Al-Quran atau menyesatkannya. Ini tanpa sedar. Jadi kalau begitu,
perlulah kita tengok apa sebenarnya pengertian tajalli ni, seperti yang dijelaskanlah. Jadi nak beritahunya, mungkin ada orang kata ulama-ulama tasawuf ni tak ada, kita ada, mungkin ada dakwaan lah, istilah ni dipakai hanya oleh setengah ulama saja, ulama lain tak pakai pun. Mana-mana yang menceburi, menyelami dan menghayati tasawuf tak lari daripada istilah ni, tak nak lagi. Cuma ada di antara mereka itu guna istilah lain. Selain daripada tajalli itu ada istilah ta'ayyun, ta'ayyunat, ataupun istilah tadalliyat, zuhur, dan berbagai istilah lagi lah. Jadi perkataan-perkataan ini memberi pengertian yang sama. Jadi mungkin ada sebab-sebab tertentu lah kenapa setengah ulama tasawuf guna perkataan yang lain dari tajalli itu. Yang ghalibnya mereka guna perkataan selain daripada tajalli, ta'ayyun, ta'ayyunat, ataupun ta'arrufat, ataupun tadalliyat, dan beberapa perkataan lain lagi. Semuanya membawa makna Allah Ta'ala menzahirkan, menyatakan rahsia ketuhanannya. Bukan dengan arti menjelma, bukan dengan arti tubi, keluar, jolo, tubi jolo. Bukan dengan makna itu. Allah Ta'ala menzahirkan, membuka hijab, menyatakan, memahamkan hamba-Nya tentang rahsia-rahsia ketuhanannya. Itu secara mudah kita nak faham makna tajalli. Baik, bila kita dah faham secara umum lah, kita dah jelaskan beberapa istilah yang dipakai dalam kalam hikmat ini, maka kita nak fahamlah apa yang nak diberitahu oleh Syekh Ibn Athah melalui kalam hikmat ni. Jadi Syekh Ibn Athah nak beritahu bahawa seseorang ahli makrifat ni yang menerima hidayat ataupun menerima hakikat daripada Allah Ta'ala ni, yakni ahli makrifat ni, yang dikurniakan Allah hakikat ni, bahawa kejadian, ceritanya, seseorang yang menerima makrifat ni ataupun menerima hakikat ni, ghalibnya kata Syekh Ibn Athah nak beritahu keadaan yang biasa berlaku pada orang yang menerima kurniaan makrifat oleh Allah ni, dibukakan rahsia hakikat oleh Allah terhadap mereka ni. Jadi sebab itu kalam hikmat ni macam saya khabar dululah, tak berkait sangatlah dengan kebanyakan kitanya. Cuma kita nak faham, paling tidak kita tahu, paling tidak kita tidak mudah. Pertama sekali kita tak boleh tahu. Yang kedua, kita tak mudah duk tuduh kepada ahli tasawuf yang membicarakan perkara-perkara yang berkait dengan perkara ni, lalu cepat kita tuduh sebagai sesak, salah dan sebagainya. Itu tujuan. Nak pakai atas diri mungkin payah. Benda ni benda yang agak khususiyah lah. Jadi kita ni orang awam rata-rata ni boleh faham, antara tujuannya untuk faham dan untuk tidak cepat menuduh kepada ahli tasawuf yang kita tengok bercakap tentang perkara macam ni. Jangan mudah-mudah kita kata bahawa mereka ini berfahaman salah lah, sesat lah dan macam-macam lagi. Jadi Syekh Ibn Athah nak beritahu, dia kata hakikat ni bila Allah Ta'ala bukakan rahsianya kepada seseorang tu, pada waktu Allah Ta'ala bukakan tu panggil tajalli, zahirkan, nyatakan, dia ghalibnya bersifat mujmalah. Mujmalah ni umum berarti kabur, tak jelas molek. Ghalibnya berlaku macam tu. Bila Allah Ta'ala bukakan, nyatakan, zahirkan hakikat, sebahagian dari hakikat ketuhanannya ataupun rahsia-rahsia ketuhanannya itu, maka keadaan yang orang yang menerima tu ghalibnya dalam keadaan mujmalah, dalam keadaan umum. Maksudnya tak boleh nak takak molek, tak faham molek. Gitu. Tetapi setelah mencapai kewarasan akal, kesedaran akal, ba'dal wa'i. Wa'i ini kesedaran, timbulnya kewarasan akal. Maka setelah itu akan adalah huraian, perinciannya itu. Itu maksudnya. Macam saya beri contoh lah. Ini contoh-contoh yang saya nak tengok lebih kurang je lah.
Ada ungkapan-ungkapan yang kita dengar orang tua dulu cakap, sebagai contoh dia kata, tidak ada dalam jubahku melainkan Allah. Jadi kalau kita tengok sepitah lalu kok, kita akan faham secara salah lah. Seolahnya orang tu sama ada dia bila dikata tidak ada dalam jubahku melainkan Allah, kita fahaman kita ni dia mengaku Tuhan lah. Kerana dalam jubah dia, siapa dia lah. Bila dia dan dikata Tuhan kau, seolahnya dia itu Tuhan lah. Kita akan faham macam tu. Kita akan faham gitu. Tapi sedangkan pada sepitah lalunya memang macam itulah. Tetapi setelah adanya al-wa'i ni, kesedaran ilmu ni, kefahaman ni, orang akan faham kalam tu maksud dia. Dia nak beritahu bahawa aku ni tak ada apa-apa satu dah. Semuanya itu adalah terpaut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup aku, mati aku, wujud aku, rizki aku, senang susah aku, sakit sihat aku, semuanya atas dia belaka. Tak ada aku. Hakikatnya, kenyataan. Itu yang nak beritahu. Bukan nak kabur dan jubah tu, itulah Tuhannya. Bukan begitu. Bahawa atas diri aku ni ada apa-apa. Semua gerak geri aku, diam aku, semuanya hakikat sebenarnya tertakluk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada daya upaya aku ni. Itu cara mudah untuk faham. Sama juga kalam-kalam yang kita dengar, seperti yang dulu, seperti kalam-kalam, kata-kata seperti ini ulama tasawuf istilahkan dia sebagai syathat. Syathat ni telatah, ungkapan-ungkapan yang kita orang faham secara umum, dah nak faham oleh kefahaman tu tak betul. Jadi ulama tasawuf meletakkan perkataan-perkataan seperti ini dianggap sebagai syathat lah. Ungkapan yang terkeluar, terlantah, kadang-kadang akal tak nak pergi, tak nak pakai. Antara kalam-kalam itu, kalam yang masyhur dulu, ungkapan setengah mereka itu dia kata anal haq. Contoh, kalau kita faham anal haq tu, kita terjemah, faham kita ni akulah Tuhan. Seolahnya orang yang berkata tu dia mengaku dia lah Tuhan. Jadi gitu. Memang salah, kita dengar memang salah. Baik, tapi perkataan yang agak sudah masyhur lah, bahawa bukan seperti itu maksudnya. Tapi secara sepitah lalu mujmalah. Mujmalah ni tak boleh nak faham dengan molek. Maksudnya hak kita faham secara sepitah lalu tu tak betul gitu. Bila kita dengar seseorang tiba-tiba mereka mengungkapkan anal haq, fahaman kita akulah Tuhan. Kita dengar ni, yang aku Tuhan setengah. Memang salah. Sebab tu cerita ni dia berkait. Kalau kata kalam ni lah, saya nak cerita sikit usul dia. Supaya tak timbul kekeliruan, supaya kita lebih banyak berbaik sangka daripada buruk sangka. Tapi janganlah tersalah etika pula. Biar pertama sekali baik sangka, yang kedua faham dengan baik. Bukan baik sangka tiba-tiba kita terpaut dengan fahaman yang salah. Tak boleh kok gitu. Baik sangka lah. Tapi kita tidak terjebak dengan faham yang salah. Contoh mana? Kata-kata ni waliknya orang kait dengan tokoh kontroversi dalam tasawuf namanya Al-Hallaj. Mansur bin Hussein Al-Hallaj. Tokoh ni menurut Syekh Abdul Halim Mahmud merupakan tokoh yang difitnah orang, menjadi masa fitnah siasiyun, menjadi fitnah ahli politik zaman dia tu. Jadi masa fitnah. Tapi ada cerita-cerita menyebut, ada riwayat-riwayat menyebut, kerana riwayat tentang tokoh ni berbagai-bagai bentuk. Ada yang bernada positif, ada yang bernada negatif. Jadi cerita lama. Dia ni zaman Junaid. Junaid ni kurung berapa? Kurung ke-4 dulu Hijrah, sebelum Imam Ghazali. Beratus tahun sebelum Ghazali lagi. Ni zaman dia, tokoh ni. Jadi sudah situ cerita-cerita dia tu pelbagai lah. Periwayatan kisah dia tu. Orang ni cerita orang ni cerita pasal ni. Jadi ada pro dan kontra cerita dia tu. Ada aspek negatif, ada aspek positif. Jadi kita tak dapat membuat suatu memang ada kekeliruan lah, senang. Cuma nak beritahunya antara periwayatan yang diriwayatkan tentang dia ni, tentang tokoh ni, dia kata apa? Dia pesan ke orang, kalau aku cakap lagi gitu, mau bunuh aku. Dia kawal pesan itu.
Kalau aku kata lagi perkataan-perkataan hak mendengar tu, kalau aku kata gitu lagi, membunuh aku. Nak kabarnya bahawa dia tidaklah bermaksud demikian. Kalau terucap di mulutnya pun mungkin dalam keadaan tadi lah, tengah-tengah dia dah ingat, dia terlatah. Orang terlatah buat kira buat benda. Dia dah buat kira orang terlatah ni. Istilah latah tu dalam tasawuf panggil syatahat, istilah tasawuf, terlatah. Jadi bila kita dengar tokoh-tokoh sebut macam tu, memang sepintas lalu kita akan faham dia mengaku Tuhan. Dan memang salah gitu tu, tak betul. Tak betul gitu. Tapi orang yang mengungkapkannya tu tadi, dia ada maksud yang dia nak beritahu. Maka ulama-ulama tasawuf memberikan huraian ba'dal wa'i tadi tu. Selepas akal tu waras, keilmuan mula teguh, dapat menilai itu dan ini, baru dapat memahami, menafsir kalam tu. Seperti lalu pada waktu kalam tu terungkap pada kalangan ahli makrifat, di mulut ahli makrifat tu memang mujmalah, kabur, dia nak faham, salah kefahaman kita. Tapi setelah diamati, dicermati, dinilai dengan akal yang waras, dengan keilmuan yang sahih, baru nampak tafsiran-tafsiran dia tu. Maka ulama tasawuf menafsirkan, antara tafsiran ulama tasawufnya, dia kata orang yang sebut tu bukan dia kata aku, tapi dia mewakili, mengungkapkan ungkapan-ungkapan ketuhanan. Bukan dia kata dia, tapi dia panggil, kalau dalam istilah ni, ini antara tafsiran yang mudah lah yang disebut oleh ulama tasawuf, iaitu panggil dia menghikayatkan tentang ayat Al-Quran. Bila dia kata anal haq tu bukan diri dia, tapi merujuk kepada Allah. Cuma dia yang mengungkapkan kalam tu. Gitu. Itu antara tafsiran-tafsiran yang diberi oleh ulama. Hak mudah kita nak faham. Sama juga macam saya baca Al-Quran, ada ayat Al-Quran, Anallahu la ilaha illa ana. Kalau saya baca hak tu, Anallah, akulah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan melainkan aku. Bila saya sebut gitu tu, apakah berarti saya mengaku Tuhan? Saya hanya menceritakan, menghikayatkan ayat Al-Quran tu. Oleh kerana ayat tu berbahasa macam tu dan saya sebut, selapihnya nampak macam saya lah. Tak, tapi saya menceritakan bahawa itu seolah-olahnya saya menjadi mengganti ataupun menjemput bagi pihak Allah Ta'ala. Anallahu la ilaha illa ana. Akulah Allah. Jadi kalau saya sebut ayat ni, kalau saya yang baca, apakah berarti saya yang mengaku Tuhan? Tidak. Saya mewakili, menyebut hal itu merujuk kepada Allah. Anallahu la ilaha illa ana. Itu antara tafsiran. Benda-benda kefahaman ini akan difahami selepas tu. Pada waktu ungkapan ni terungkap pada kalangan ahli tasawuf tu, memang orang dah nak terima, salah ungkapan tu. Tapi bila lama ada kesedaran, ada kefahaman ba'dal wa'yi tu, orang baru dapat memahami kalam tu. Dengan kefahaman yang sahih, makna yang sahih, makna yang muafakat dengan akidah kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa-apa pun tasawuf ni, mengaji tasawuf ke apa ke, jangan lagi dari akidah. Jangan terbabah lagi dalam dasar akidah. Dalam mana pun. Sebab tu kaedah ulama tasawuf dia tetap dah. Ni tasawuf yang sahih lah. Tasawuf yang sahih dia ada qawaid dia ada marajih dia, rujukan dia ada ulama dia ada kitab dia ada semua lengkap. Saya beri benda-benda macam ni kerana berlaku juga dalam kalangan masyarakat kita ni, kadang-kadang ajaran-ajaran macam ni masuk dengan kefahaman yang keliru. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada kekeliruan ini. Jadi ulama tasawuf dia buat kaedah, bukan tak, dia menetapkan kaedah. Dia kata al-abdu abdun wa in taraqa. Hamba ni tetap hamba, tak akan jadi Tuhan. Walaupun dia mencapai kedudukan yang sangat dekat dengan Tuhan, dia tak akan jadi Tuhan. Wa rabbu rabbun wa in tanazal. Tuhan tu tetap Tuhan. Dia tak akan jadi makhluk, tak akan jadi manusia, sekalipun dia menzahirkan, membuka hijab seterang-terangnya kepada hambanya, menzahirkan rahsia-rahsia ketuhanannya dengan begitu terang sehingga tidak terhijab dengan hambanya itu. Dia tak akan jadi Tuhan tu, tak akan jadi manusia ni. Kena faham kaedah tu suti.
Ke mana-mana pun biar kemah. Itu kaedah yang ditetapkan oleh ulama tasawuf. Maka demikianlah untuk faham kalang-kalang seperti itu. Antaranya juga contoh, kita dengar, kalau tak silap saya, ada periwayatan kalam ini daripada Sayyidina Ali, dikatakan. Tapi saya sendiri belum membuat penelitian yang secara akademik lah untuk menilai penisbahan ni. Tapi ada setengah rujukan tu, saya ambil sebagai contoh. Kalam yang dikatakan dinisbah kepada kata-kata Sayyidina Ali. Aku tidak menyembah Tuhan yang aku tak nampak depan. Aku tak sembah dengan Tuhan yang aku tak nampak depan. Bila kita dengar sepitah lalu ni, soalnya Tuhan yang sembah tu memang cokoh yang nampak depan cokoh. Kalau tak nampak lagi tu, tidak sembah sekarang. Kepahaman kita. Sepitah lalu kita akan dengar macam tu. Aku tidak menyembah dengan Tuhan yang tak ada depan aku. Jadi seolahnya memberi faham bahawa orang ni bila menyembah, Tuhan yang disembah tu duduk depan dia. Dan ini sudah tentu bercanggah dengan akidah kita. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi bila kalam ini terungkap pada lidah ahli makrifat ni, aku tidak menyembah Tuhan yang aku tak nampak depan aku tu. Bila terungkap pada kalam mereka ni, dia mujmalah, dia kabur, dia umum, dia nak faham molek. Dan kalau kita faham secara sepitah lalu, salah kefahaman tu. Tapi ba'dal wahyi, setelah timbulnya kewarasan, setelah timbulnya keilmuan, baru kita dapat memahami tafsiran kalam tu. Jadi rupa-rupanya yang dia maksudkan aku tidak menyembah Tuhan yang aku tak nampak depan tu, bukan berarti Tuhan tu yang disembah tu duduk cokoh depan dia. Yakni aku menyembah Tuhan yang terang dan nyata dalam pandangan batinku, yang aku tidak ragu sedikit pun. Itu maksud. Aku menyembah pada Tuhan yang jelas dan nyata, tidak ada keraguan sedikit pun pada pandangan batinku tentang kewujudannya itu. Seolahnya benda tu duduk depan. Dengan yakin aku tu, aku tak ragu dah. Kita ni hak duduk depan kita, kita yakin sungguh lah. Sebab apa? Duduk depan kita nampak. Hak tak yakin ni, hak duduk sebalik tabir, yedak tu, bunyi macam suara burung, bunyi macam ni. Ada lubang-lubang tu. Bukan tak yakin, maksudnya kekaburan tu. Tapi kalau depan tu, yakin. Nak kabarnya bila kalam seperti itu. Aku menyembah Tuhan yang aku nampak depan aku tu, nak kabar hakikat keyakinan yang tidak ada sedikit pun keraguan. Keraguan dalam usuluddin dengan keraguan dalam tasawuf lain. Jangan salah faham. Usuluddin kalau ada ragu sikit, batal iman tu. Ada pun keraguan dalam istilah tasawuf, tapi tak sebut keraguan lah. Dipanggil khawatir, lintasan-lintasan. Jadi lintasan itu macam mendendeng, mengurangi kekuatan keyakinan. Jadi saya sebut ni saya takut orang tersalah faham kalam saya ni. Salah faham kan bila saya kata dalam menguraikan kata-kata tadi tu, aku tidak menyembah Tuhan yang aku tak nampak depan aku, dengan erti aku menyembah dengan penuh keyakinan, tak ada keraguan. Berarti sebelum ni aku mungkin ada keraguan. Macam mana pula ada keraguan ni? Dalam usul dia kita mengaji, kalau ada syok, ada zon, ada waham, batal iman tu. Dah? Sebelum ni mana batal ke mana? Kita faham. Usuluddin, keraguan dia itu iaitu bawah daripada ilmu yakin. Ilmu yakin kurang daripada tu, maka dia ada syok, dia ada zon, dia ada waham. Dan itu merosokkan akidah. Tapi dalam tasawuf, ilmu yakin itu batasan paling bawah sekali. Dia akan ada ainul yakin, dia ada hakul yakin. Jadi yang dikatakan kalau ilmu yakin ini, keraguan dia adalah ilmu yakin itu pada dia. Orang yang berada pada martabat hakul yakin, ainul yakin itu dianggap sebagai keraguan pada dia. Ragu ni bukan berarti ragu dengan arti mengurangi tahap keyakinan dia tu. Saya jelas, saya takut orang salah faham tadi dah. Ada ragu kok. Tidakkah ragu tu membatalkan iman? Kalau Usuluddin dengan arti benda tu duduk bawah daripada ilmu yakin, dia akan jadi syok, zon, waham, memang batal. Ada pun yang dikatakan dalam tasawuf tadi tu,
orang berada pada martabat hakul yakin, maka yang kurang keyakinan dia itu duduk pada darjah ainul yakin. Pada dia benda tu ada kekurangan dari segi keyakinan. Orang yang berada pada martabat ainul yakin, maka kekurangan keyakinannya berada pada martabat ilmul yakin. Pada dia itu ada kekurangan dari segi keyakinan. Itu bendanya. Macam ginilah. Luluh gagal lah. Hak gagal sebenarnya, ukuran gagal sungguh, ni hak kebiasaan orang pakai lah, maka 40 ke bawah. 40 ke bawah tu gagal. Luluh. Luluh. Gagal kursus tu. Tak pas. Jadi bagi orang yang kau ambil kira Makkah luluh gagal ni, bawah 40 lah. Tapi bagi orang standard, A contohnya, A. Bagi orang kelas A, B pada dia gagal, pada dia. Orang kelas A ni, kalau jatuh ke B, dia anggap gagal pada dia, dah dapat standard dia. Hak B pula, gagal dia tu, gagal pada dia. Hak C, C tu gagal pada dia. Dah sampai standard dia. Tapi, taklah satu kegagalan, hak gagal sungguh je, hak bawah 40 tadi tu. Ni samalah. Dalam Usuluddin, ragu dia tu bawah daripada ilmu yakin. Dia ada keraguan dia, syak, zon, waham. Adapun yang dikatakan halangan tadi dalam tasawuf tadi tu, martabak dia tu. Orang yang berada pada martabak hakul yakin, ainul yakin tu dianggap kurang pada dia. Orang yang berada pada martabat ainul yakin, ilmu yakin tu dianggap kurang pada dia. Kena faham macam tu. Ini kadang-kadang berlaku silap salah faham juga. Jadi nak balik kepada contoh yang saya beri tu, bila ada kalam yang kita dengar di kalangan mereka itu, aku tidak menyembah Tuhan yang aku tak nampak depan aku. Kita faham selapis memang masalah lah. Seolahnya disembah Tuhan tu kok nampak cokor depan dia. Bercanggah dengan kita. Tapi setelah kita amati, cermati, kita akan faham maksudnya. Bahawa aku hanya menyembah Tuhan yang aku benar-benar yakin terhadap dia. Tak ada sedikit pun kecelaruan, syubah, tak ada sikit pun. Itu maksud dia. Tapi benda ni setelah al-wahyi, setelah akal tu sempurna, ataupun akal tu dapat kesedaran balik, akal tu sudah kembali kepada neraca ilmunya, baru dia faham kalam tu. Pada waktu dia terungkap tengah yang mari zuh tu, terungkap aku tak menyembah Tuhan yang aku tak nampak depan aku, tengah yang mari zuh tu. Dia sebut gitu tak sayang. Tapi orang kita dengar ni, mana boleh gini, Tuhanmu duduk depanmu cokoh gitu ke mana? Tapi tengah dia mari tu, dia tumpik kat tangan tu, kalam tu. Tapi bila dia mari kesedaran, faham tu, baru dia faham kalam dia, maksud sebenar kata-kata dia tu. Macam tu lah. Jadi inilah yang ingin disampaikan oleh Syekh Ibn Atta. Sebab tu saya kata kalam ini kurang kait sangat dengan kita. Hak saya nak kabur sangat, ialah supaya mudah-mudahan kita faham dan tidak mudah buruk sangka ataupun sangka uduh, sangka salah, menyesatkan di kalangan ahli-ahli ma'rifat ataupun kitab-kitab mereka tu yang menyebut tentang perkara ni. Tu tujuan saya. Dengar suka kok, gerah kita menyalahkan, kita tak faham mana, tak tahu mana, kita akan menyalahkan, menyesatkan. Itu tujuan. Mudah-mudahan sampailah maksud saya ni, mudah-mudahan. Baik, ilmu itu tak syarah dia. Ilmu ialah sesuatu yang kita dapat dengan belajar. Ni ghalibnya ilmu macam ni lah. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu tu diperolehi dengan cara belajar. Tapi jangan faham itu saja satu-satunya cara nak dapatkan ilmu. Masih ada lagi cara lain. Cuma ada dalam riwayat menyebut cara dapatkan ilmu itu adalah belajar. Caranya dengan cara belajar. Sebab tu kalau kita tengok kalau kita perhati molek dalil, kewajipan menuntut ilmu ni dia tidak kait dengan masa. Talabul ilmi fardhidatun ala kulli muslim. Adalah setengah periwayatan disambung wa muslimah. Hak kuatnya muslim. Tak apalah. Dua-dua tu dari segi makna boleh pakai belaka.
Menuntut ilmu adalah satu kewajipan kepada Muslim. Ada setengah sumber sebut buat muslimah. Ada setengah riwayat tolak benda tu. Muslim saja. Maknanya tak salah. Kalau kita pakai dua-dua tu, menuntut ilmu menjadi kewajipan kepada orang Muslim lelaki dan juga perempuan. Kalau dia guna perkataan Muslim saja pun, makna pun gitu juga. Sebab apa? Bahasa Arab ni dia ada rahsia penggunaan dia. Dia panggil taglib. Ada benda-benda kadang-kadang ditujukan kepada lelaki. Sebenarnya bukan untuk orang lelaki saja, termasuk juga puan. Tapi ayat tu digunakan kepada lelaki kerana ada satu kaedah ataupun satu balau harap. Ini kena tahu bahasa Arab lah. Baik, nak kabarnya. Kalau kita tengok dalil, nak kait sikit ni lah. Bahawa kewajipan menuntut ilmu tu tidak dihadkan masa. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu satu kewajipan. Ini kau tahu fardu ain lah. Satu kewajipan. Tapi tak kabar. Setahun 2 tahun. Cuma orang kita kadang-kadang mungkin kerana gaduh doa lalu dia hak masa begini-begini lah. Macam-macam lah. Yang penting kewajipan menuntut ilmu tidak dikaitkan dengan masa. Maksudnya kita kena belajar. Yang penting kita kena berusaha untuk belajar. Ada orang mungkin dia boleh fokus, maka cepatlah dia menyelesaikan keperluan ilmu dia tu. Ada orang capung sibuk cari urusan pekerjaan, maka lerailah sikit, lambatlah dia pengajian ilmu dia tu. Pengajian ilmu dia lambat sikit. Sibuk ni, kan nak pergi kerja pula, kan nak cari nafkah pula, terganggu. Tapi apakah berarti dia berdosa dengan sebab benda ni? Tidak. Kerana menuntut ilmu tu tidak dihadkan masa dia. Yang penting berusaha atau tidak seseorang tu nak belajar ilmu tu. Situ ukuran dia. Itu ukuran dia. Sebab ada orang kita kadang-kadang dia keras sikit, sehingga tak boleh buat benda lain. Tapi pergi beli baju, pergi main patah, tak apa. Tu masalah orang kita kadang-kadang. Tak boleh, nak pergi sini tak boleh. Nak pergi majlis lawak pun tak boleh. Ni, buat apa bukan pada ain. You duk tenggek patah, duk main, tak ada masalah apa-apa. Duk kedai makan roti canai 2-3 jam, tak ada apa-apa pula. Menyakit juga kesan gini ni. Ni kefahaman tu kena tengok molek. Jadi kewajipan untuk ilmu tu satu kewajipan, tapi tak dihadkan masa, berarti kita kena berusaha. Maka berbezalah keadaan tu. Orang ni gaya sibuk, gaya lain. Gaya tak sibuk, gaya lain. Tapi yang penting dia ada niat yang betul dan ada usaha yang betul. Itu ukuran dia. Sekarang menuntut ilmu. Baik, ilmu tu ghalibnya dengan cara belajar. Kita boleh dengan cara belajar. Hak itu hak asal lah. Innamal ilmu bita'allum. Tetapi dalil bukan satu, hadis bukan satu. Ternyata bahawa ilmu juga dikurniakan Allah dengan pelbagai cara yang lain. Tapi hak kewajipan syaraknya untuk dapatkan ilmu adalah dengan jalan belajar. Baik, dan hakikat ialah ilmu. Jadi hakikat juga sejenis ilmu, cuma lain sikit. Dan hakikat ialah ilmu. Bila sebut hakikat tu ialah ilmu, nak kata hakikat tu sejenis ilmu juga. Ada kelainan sikit dari segi sifat dia, dari segi ciri dia tu. Yang berupa ilham. Adapun ilmu hakikat ni, sekalipun dia juga sejenis ilmu, tapi dia ada unsur-unsur ilham. Ilham ni suatu kurniaan daripada Allah Ta'ala ke dalam jiwa seseorang. Dari Allah ke dalam hati tanpa perantaraan. Tanpa perantaraan maksudnya tanpa belajar. Artinya apa? Ilmu sebahagiannya adalah dengan cara belajar, dan ada ilmu yang diperolehi tidak dengan cara belajar. Kena terima hakikat tu. Tetapi kewajipan syarak, tengok hak saya khabar tu ada ke tak? Pertama, ada ilmu yang kita boleh dengan cara belajar. Selagi ilmu yang kita boleh dengan cara tak belajar. Dua-dua ni ada belaka ni. Ada dalil belaka. Tetapi dari sudut kewajipan syarak, hak wajib kita cari ilmu hak kena belajar tadi. Adapun ilmu yang diperolehi tanpa belajar tu, itu adalah ilmu kurniaan Allah kepada seseorang. Jadi hak kita disuruh mencarinya ilmu hak kena belajar ni.
menurut kadar yang dikendaki lah. Kena belajar, kena cari ilmu. Tetapi jangan lupa ada ilmu yang digunakan Allah kepada seseorang tanpa dengan cara belajar. Tidak dengan jalan belajar. Ada. Al-Hakim At-Tirmizi. Dia ni jangan samakan dengan Al-Imam At-Tirmizi tu. Al-Imam At-Tirmizi tu itu Sahibus Sunan, itu muhaddis alil hadis ataupun musnid lah, periwayat hadis. Hakim Tirmizi ni sekalipun dia juga ada sanad-sanad hadis, tapi dia lebih terkenal dengan tasawuf dia tu, dengan kesufian dia. Ini Al-Hakim Tirmizi. Ni awak saya cerita ni Al-Hakim Tirmizi, bukan Imam Tirmizi yang kita sebut Sunan Tirmizi dah tu, bukan tu. Dia ni ditakdirkan Allah keluarga susah, keluarga miskin. Tapi semangat nak mengaji ilmu tu nak sangat. Tapi tak ada peluang. Tak ada kemampuan. Kawan-kawan dia pergi ke merata-rata tempat belajar ilmu, jadi alim ulama. Dia tak nak pergi, ada piti. Ruang tak ada, peluang tak ada. Tapi cita-cita sangat tinggi, nak belajar, nak dapatkan ilmu, nak menguasai ilmu. Cuma ruang tak ada. Jadi kawan-kawan dia pergi belajar jauh-jauh, jadi alim. Akhir kali buat apa? Dia pergi ziarah kubur aulia, duduk kawasan-kawasan dia tu. Ziarah kubur aulia. Ni tak mau cerita panjang, nanti orang cerita takut orang faham kok lain. Semua kubur lah itulah ni. Ni macam-macam cerita ini. Tu semula. Bila sampai masa saya kelarak tu pula. Ni nak kabarnya kita mesti ziarah kubur aulia. Dah tak ada cara lain. Tu orang-orang alim, aulia hak ada zaman dia, hak dekat dengan dia, mati dah. Hak ada hak jauh-jauh, hak dia nak pergi tu. Tak ada orang pergi dah ziarah makam aulia. Tapi dia mendapat sesuatu berkat ziarah dia tu. Allah Ta'ala ajarkan dia ilmu tanpa belajar ni. Sehingga kawan-kawan dia hak balik tu, hak alim-alim, balik kampung dia, alim dia lagi daripada kawan-kawan dia pergi mengaji tu. Tu dia. Ni jenis ilmu bahasa ni. Tapi oleh kerana sampai syarat ni kita berhenti setakat ini dulu, dan insya-Allah akan bersambung huraian kitab ini pada kuliah-kuliah yang akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.